الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ حجي محمد عيسى بن أحمد المصطفى وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين وجعلنا من المخلصين له الدين وجعلنا من العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung ke surat 21. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif syurutul qudwah. Bermula syarat segala ikut imam. Syurutul qudwah maknanya syarat-syarat mengikuti imam. Maknanya syarat makmum yang mengikut imam. Apa syarat makmum ni? Ya, syarat makmum nak ikut imam ni apa syarat dia? Ahada asyara 11 perkara. Ahada asyara maknanya 1-10, maknanya 11. Ahada asyara 11. Alla ya'lama butlana, bahawa jangan menyangka ia akan batal solati imamihi, sembahyang imamnya, bihadatsin dengan berhadas,
au ghairihi atau lainnya. Yang ni apabila kita nak ikut imam, syarat yang pertama mesti kita tahu imam tu orang yang sah jadi imam. Ada tak orang yang tak sah jadi imam? Contohnya guna orang lelaki sembahyang dekat satu surau, dia pun kamat lah, naiklah imam. Tak tahu siapa jadi imam, tak tahu. Bagi-bagi salam, tengok-tengok muka, rupanya perempuan. Orang perempuan jadi imam. Orang yang tak sah jadi imam, maka tak sah sembahyang dia. Kalau dia tahu dalam solat, wajib dia mufarakah. Kalau dia tak tahu, kalau dia tahu sebelum solat, wajib dia jangan ikut. Ataupun orang gila jadi imam, tak boleh, tak sah. Orang gila tak boleh jadi imam. Orang perempuan tak boleh jadi imam pada orang lelaki-lelaki. Ataupun khunsa jadi imam pada orang lelaki-lelaki, tak boleh. Jadi kita kena tahu siapa tak boleh jadi imam. Yang kedua, dia lelaki-lelaki tapi dia tu berhadas contohnya. Kita tahu dia kentut, tadi dia bunyi. Dia kentut, dia bunyi tak pergi ambil uduk. Dia kentut, bunyi kentut dia. Dia tak pergi ambil uduk semula. Kita tahu dia batal. Kita ikut buat apa? Tak sah. Dan seumpamanya dia kata au ghairihi, ataupun yang lain daripada demikian itu. Jadi yang pertamanya, jangan menyangka ataupun mengetahui imam itu batal solat. Wa alla ya'taqidu wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Wa alla, dan jangan bahawa ya'taqida, beriktikad ia, wujuba, akan wajib, qada'iha alaihi, qada sembahyang atas imam. Baik, yang keduanya, jangan orang yang jadi imam tu ialah imam yang wajib qada sembahyang. Yang kedua ni, jangan imam yang menjadi imam itu ialah orang yang solatnya wajib diqada. Contoh dia guna. Contohnya orang yang solat dengan bertayamum, di mana apabila dia sudah tidak perlu kepada tayamum, dia wajib qada. Contohnya laguna orang sakit berbungkus tangannya. Orang sakit berbungkus tangannya. Contoh, tangan dia patah, pergi hospital bawa simen. Dia jadi imam, kita ikut dia kat belakang, tak sah. Kita yang sihat ni tak sah. Pasal apa? Dia wajib qada. Dia wajib qada solat dia bila dia sudah sihat daripada tubuh, daripada sakit tu. Jadi apabila kita tahu dia tu orang yang wajib qada solatnya, maka solat yang dia ada hari ni, solat yang dia buat hari ni, itu sekadar solat menghormati waktu. Dia solat tu sekadar solat menghormati waktu je.
Jadi nanti bila dia dah sihat dia kena qada. Maka orang ni tak boleh jadi imam. Faham? Tak faham tanya. Ataupun solat muadah. Ada tu lagi. Solat muadah. Mana ia orang yang dah solat zuhur contohnya. Dia sembahyang seorang-seorang dekat masjid. Pasal apa? Tak ada orang. Dia azan-azan, tunggu orang punya lama, tak datang-datang, dia pun sembahyang seorang. Dah habis sembahyang seorang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba datang 4-5 orang. Masuk dapat 5 orang ni dia qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai habis. Dia ni sunat sembahyang ulang. Pasal apa? Untuk dapatkan pahala 27. Maka dia ni sunat sembahyang ulang. Sembahyang ulang tu namanya Salatul Mu'adah ataupun Salatul I'adah. Sembahyang ulang. Maka orang yang sembahyang ulang tak boleh jadi imam. Jadi makmum boleh, jadi imam tak boleh. Baik. Wa alla yakuna ma'muman. Dan ketiga, bahawa jangan yang diikut itu makmum. Macam mana lah ikut makmum, tak boleh. Maksudnya tu lagu ni, bila kita solat kita wajib ikut imam, ya, jangan ikut makmum. Apa maksud jangan ikut makmum ni? Kita dah sembahyang, tentu kita ikut imam, takkan kita nak ikut makmum. Maksud kata jangan ikut makmum tu begini. A sembahyang kat depan, B sembahyang kat belakang. Mari C pula dia sembahyang belakang B, dia anggap B tu imam dia. Yang tu yang tak sah. Yang tak sahnya tu C. Yang tak sah tu C. Macam mana jadi lagu tu? Barangkali masa A jadi imam, dia sembahyang seorang. Masa A jadi imam, dia sembahyang seorang. Tiba-tiba mari B, dia nak ikut A. Dia nak ikut A. Maka dia duduk betul-betul tepi A. Tapi duduknya tu rapat sangat. Mungkin semata-mata terbelakang sedikit tumit saya. Dia pun takbir, jadi makmum. Maka A rokok, B pun rokok. A i'tidal, B pun i'tidal. Sampailah bangun semula, dia pun bangun. Datang pula C. C tak tahu kata B ni jadi makmum kepada A. Mari C, dia duduk belakang B, dia niat jadi makmum. Aku solat pada zuhur makmum dengan niat B tu imam dia. Yang C tu tak sah. Pasal apa? Dia jadi berimam kepada makmum. Dia berimam kepada makmum tu tidak sah. Nanti lepas solat B ni wajib beritahu, hang ikut saya kata tadi. Ya Allah kata si, saya ikut dia. Jadi ya si itu tidak sah solatnya. Kenapa? Kerana wa alla yakuna ma'muman, bahawa ada yang diikut itu makmum.
Kalau dia seorang makmum tak boleh lah. Dia ikut makmum buat apa? Dia tak tahu pun kena buat lain sembahyang dia tak sah. Wala ummiyan, dan keduanya jangan mengikut orang yang ummi, yakni orang yang tidak betul bacaan Al-Fatihahnya pada kaedah hukum tajwid. Jangan ikut orang yang tak betul bacaan Fatihahnya pada menuruti hukum tajwid. Contohnya makhrajnya, sifat hurufnya. Yang paling penting tu makhraj. Bila apa maksud makhraj? Makhraj asal daripada kharaja, keluar. Makhraj maknanya tempat keluar huruf. Makhraj maknanya tempat keluar huruf. Contohnya qaf. Huruf qaf kat mana? Huruf qaf ni nak tahu tempat keluar huruf, katalah huruf qaf, bu huruf alif, bu huruf qaf. Alif qaf, bu bagi atas, bunyinya apa? Aqqa. Aqqa. Ada kalau aqqa. Baik, kat mana dia berhenti? Aqqa. Mana dia di sini? Aqqa. Di kerongkongan. Maka di situlah makhraj qaf. Aqqa. Qaribun. Aqqa. Qaribun. Taqarrub. Taqarrub. Rub. Taqarrub. Qarrub. Qaf. Jadi qaf dia di kerongkongan. Tu makhraj dia. Kalau buat di sini ak di pipi, itu jadi kaf. Jadi kaf. Kalau ak lagi lembut, itu jadi hamzah. Jadi itu namanya makhraj. Jadi kalau orang tu sebut huruf betul-betul, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dot jadi ba. Tak boleh sebut dot, dia sebut ba, jadi bowling pada. Batal sembahyang kita ikut imam, hanya ikut dia tu. Dia tu memang tak boleh sebut, tidak ada kurang, dot jadi ba. Maka dia dimaafkan pada dirinya, jadi imam tak boleh. Kita nak ikut dia tak boleh sebab dia ummi. Tu maksud kata ummi ni orang yang baca Quran, baca Fatihah tak betul. Orang baca Fatihah tak kenal tajwidnya. Tu kata ummi. Dia tak sama macam ummi Nabi. Ummi Nabi ni banyak makna dia. Setengah ulama mengartikan ummi itu dengan tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Tetapi dia menjadi alim kerana gurunya Jibril alaihissalam. Tu kata Nabi. Nabi digelarkan ummi sebab dia tak belajar dengan manusia. Gurunya Jibril alaihissalam. Dia dinamakan ummi, tak tu membaca, tak tu menulis, sebab tak tu baca, tak tu tulis sebab dia tak pernah sekolah. Tetapi bila dia sudah belajar dengan Jibril, Nabi boleh menulis. Dalilnya Nabi pernah menulis sehingga 300 surat, menulis kepada raja-raja kafir supaya masuk Islam. Orang kata dia ada jurutulisnya. Ya, dia ada jurutulisnya. Tetapi terkadang Nabi tulis sendiri. Itu dalam sejarah. Ada sejarah mengatakan begitu. Kata setengah ulama, Nabi SAW ummi dengan makna tak tahu tulis, tak tahu baca.
dan dia pun tak tulis apa-apa, yang menulisnya ialah juru tulisnya. Itu kata setengah ahli sejarah. Kata setengah ahli sejarah, ummi Nabi itu maknanya ialah bersifat keibu-ibuan terhadap umatnya. Dia lebih sayang umat dia tu, dia sangat sayang umat dia tu. Sayang itu lebih daripada seorang ibu yang sayang anak. Itu kata ummi, dengan makna bersifat keibu-ibuan. Asal makna ummi ni tak tu tulis, tak tu baca, tu asal makna dia. Wa alla yataqaddama alaihi fil mawqifi, wa alla yataqaddama alaihi fil mawqifi, dan janganlah, dan kelima, bahawa jangan lebih dahulu makmum atas imam pada tempat. Apa maksudnya? Maksudnya, dan adalah bahawa jangan lebih dahulu makmum atas imam pada tempat. Maksudnya ialah jangan terkehadapan tumit makmum daripada tumit imam. Jangan terdahulu tumit makmum, ataupun jangan terkehadapan, la yataqaddama, jangan terkehadapan tumit makmum daripada tumit imam. Jadi makna tumit makmum mesti ke belakang daripada tumit imam. Jadi maksudnya lagu ni, mana ada orang sembahyang tumit makmum lebih depan pada imam, mestilah tumit makmum belakang pada imam. Yalah, kalau kita solat dalam surah lagu ni, masjid yang sebaris dia, tentulah makmum tumit dia belakang. Masalahnya kalau bangunannya itu 2 tingkat ataupun 3 tingkat. Bila bangunan tu 2 tingkat ataupun 3 tingkat, makmum duduk depan, pada sah pertama, tingkat yang pertama, makmumnya tentu duduk di belakang imam. Tapi tingkat kedua, tingkat kedua tu dia tak nampak imam. Maka dah tak nampak imam, jangan makmum itu duduk berdiri, tumitnya di hadapan tumit imam. Tingkat 2 tak nampak ada imam. Tu tingkat 2 tu, ataupun tingkat 3. Jangan terdahulu tumit makmum daripada tumit imam. Jangan terkehadapan tumit makmum daripada tumit imam. Tu dia fil mauquf tu, pada tempat solat. Fil mauquf pada tempat ni, pada tempat solat. Wa ay ya'lama intiqalati, dan keenam, bahawa mengetahui makmum akan perpindahan imami. Wa ay ya'lama intiqalati imami,
bahawa mengetahui makmum akan perpindahan imam dari satu rukun ke satu rukun. Tahu tu macam mana? Melihatnya dan mendengar suaranya. Kalau melihat saja tak dengar suara, boleh. Kalau dengar suara tak melihat, ya boleh. Barangkali duduk jauh dengar suara, boleh. Kalau tak mendengar suara dan tak melihat, tapi tengok makmum di depan bergerak, pun boleh. Tahu. Dia tahu tu dengan cara sekat dia mendengar suara imam ataupun dia melihat imam, ataupun dia tak dengar suara, dia melihat sahaja. Pak Imam bisu barangkali. Ataupun dia dengar suara tapi tak melihat. Pasal apa? Duduk jauh. Ataupun suara pun tak lihat, suara pun tak dengar, Pak Imam pun tak nampak. Yang dia nampak belakang, depan dia ada makmum. Dia ikut, dia ikut pergerakan makmum tu. Maka itu pun tak apa. Yang tak boleh ni macam mana? Suara tak dengar, makmum tak nampak. Bukan kata imam, makmum pun tak nampak. Tak tahu Pak Imam tu buat apa lah ni. Yang tu tak sah. Tu dia kata kena tahu ayya'lama intiqalati imamih wa ayyajtami'a fi masjidin. Dan ketujuh, bahawa berhimpun makmum dan imam pada masjid au fi salasi mi'ati, atau berhimpun pada jauhnya 300 zira'in takriban, 300 hasta lebih kurang. Maknanya berhimpun imam dengan makmum tu dalam masjid, ataupun berhimpun tu bukan dalam masjid tapi jaraknya tidak lebih daripada 300 hasta. Macam mana ni? Begini, dengar molek. Kalau dalam masjid jauh mana jarak dengan imam pun tak apa. Jauh mana pun tak apa. Bukan kata 300 hasta, 3000 hasta pun tak apa. Dengan syarat dia tahu pergerakan imam. Contohnya lagu mana? Lagu ni. Ali ni dia musafir ataupun dia pergi nak berhenti kereta dia nak solat zuhur. Berhentilah sebuah masjid tu besar. Panjang masjid tu 500 hasta panjang ada. Daripada imam sampai ke pintu belakang sekali tu 500 hasta. 500 hasta ni berapa kaki? Satu hasta berapa inci? Satu hasta ni kata setengah ulama 18 inci. Kata setengah ulama 22 inci. Itu satu hasta. Dah khilaf. Tulislah kat buku tu. So tanya tak reti pula. Satu hasta berapa inci? Satu hasta kata setengah ulama 18 inci. Kata setengah ulama 22 inci. Jadi jauh dia dengan imam tu dia ada 500 hasta. Dia kata di sini jangan jauh daripada imam 300 hasta. Baik. Kawan ni tadi dah sampai ke masjid, dia teruslah pergi wudu. Wudu masuk masjid. Ikut pintu belakang sekali nun. Imam duduk sini, pintu belakang sekali. Berapa jarak dia daripada imam ke dia? 500 hasta. Pak Imam semayang 3 orang kat depan. Tu biasalah masjid semalam ni.
Masjid besar, main jemaah tak ada, 3 orang Pak imam seorang, makmum 2 orang. Jarak daripada makmum belakang tu sampai ke pintu yang dia masuk tu 500 hasta. Punya besar masjid tu. Dia masuk, dia tengok Pak imam dah nak rokok. Pak imam dia nak rokok, barangkali ni kalau dia pergi ke depan tu tak sempat nak ikut ni. Tak sempat dapatkan pertama. Dia boleh masuk saja saf mula-mula dia masuk tu, dia tu takbir, Allahu Akbar, aku solat pada zuhur makmum kerana Allah Ta'ala. Jadi jarak dia dengan makmum belakang imam tu 500 hasta. Jarak dia tu sah tak mayang dia? Mayang dia sah. Sembahyang dia sah sembahyang. Pasal apa? Pasal dalam masjid tak apa, 300 hasta ke jauh dia bergangat dengan imam, 500 hasta ke 5,000 hasta ke, dalam masjid sah. Yang dia kata jangan lebih daripada 300 hasta, itu kalau di luar masjid, contohnya di padang. Di padang ataupun di dewan, bukan masjid, dewan, ataupun dalam bangunan futsal contohnya. Dia masuk apa nama ni, futsal tu dia tengok ada orang sembahyang, memang orang sembahyang situ contohnya, tapi jarak dia dengan imam ya lebih 300 hasta, tak sah. Pasal itu bukan nama dia masjid. Ataupun di padang, di padang pun tak sah. Kalau jarak antara imam yang terbelakang tu dengan dia tu lebih 300 hasta. Tapi kalau ya jarak tu lebih 300 hasta tapi makmumnya tak putus sampai ke depan dia, walaupun 1000 hasta tu hukumnya sah. Dia faham balik masalah ni. Ni salah faham pula, tak faham tanya. Baik, habis. Wa ayyan wiyal qadarah awil jamaah, dan kedelapan bahawa berniat makmum akan mengikut atau niat berjamaah. Baik, makmum tadi nak ikut imam, dia kena niat jadi makmum. Kalau dia tak niat jadi makmum, tak sah sembahyang dia. Tak sah sembahyang. Dia nak ikut imam tapi tak niat jadi makmum, tak sah sembahyang dia. Bukan tak sah jemaah, sembahyang tu pun tak sah. Imam tak apa, dia niat jadi imam ke, dia tak niat jadi imam ke, sembahyang dia sah. Melainkan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tak boleh. Sembahyang Jumaat mana-mana tak niat jadi makmum atau imam tak sah. Imam terlupa niat jadi imam, sembahyang apa? Sembahyang Jumaat, tak sah sembahyang dia. Nanti dia wajib buat zuhur. Dia kena qada, dia kena ulang buat zuhur. Makmum tak tahu, makmum tak tahu tak berdosa. Pak imam tu seorang ialah. Baik. Tapi kalau sembahyang zuhur, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh umpamanya, makmum tak jemaah, imam tak niat jadi imam. Imam tak niat jadi imam, banyak sah, tapi dapat 1 dia pahala dia. Makmum yang niat jadi makmum dapat 27. Dapat 27 kali ganda. Jadi hendaklah makmum tadi berniat jadi makmum. Berniat jadi makmum. Jadi kalau niat jadi makmum sekalipun, kalau terhalang saf dengan imam, tidak sah juga. Tidak sah juga. Contohnya orang perempuan. Orang perempuan dia duduk di belakang,
Orang lelaki duduk di depan. Ada pula dinding yang menutupi jalan kepada imam. Tak sah. Maka dia niat jadi makmum, tak sah sembahyang dia. Bukan kata jemaah tak sah, sembahyang tu pun tak sah. Sebab tu kalau sembahyang selain daripada masjid, wajib ada istitraq. Wajib ada istitraq. Alif sin ta ta ra qaf. Ra alif qaf. Istitraq. Maknanya lorong ataupun jalan kepada imam oleh jamaah muslimat, seperti pintu yang kecil yang memadai seorang untuk melaluinya. Jangan ditutup. Tutup dengan tirai yang boleh diselak, tu tak apa. Ya, tutup dengan pintu dikunci tak boleh. Tutup dengan tirai yang boleh diselak, maka yang itu tidak mengapa. Jangan tutup dengan tirai dijahit. Dijahit tu kata setengah ulama tak boleh. Jadi untuk mengeluarkan daripada khilaf, jangan pakai tirai yang dijahit. Walaupun dengar Pak Imam, walaupun nampak Pak Imam, pasal kain dia nipis, jangan dijahit. Tu untuk keluar daripada khilaf, jangan dijahit. Jangan dijahit tak apa. Jangan pula dibuka terus, kerana nanti ada mata-mata yang suka memandang-mandang. Dia saja dia masuk lambat, ambil wuduk lambat-lambat. Dia Pak Imam sembahyang, dia Pak Imam dah takbir, dia sebut amin, dia pun baru masuk. Pasal apa? Ada can tengok awet belakang. Penuh ya. Dulu ada satu masjid kat Negeri Sembilan, Masjid Nilai. Dulu kan tak dah. Mayang terawih, laki depan, belakang perempuan, tak ada hijab, buka gitu. Jadi makmum-makmum banyak yang suka lepas 2 rakaat pergi ambil wudu, lepas 2 rakaat pergi ambil wudu, lepas 2 rakaat pergi ambil wudu. Makmum dah, imam dah amin, boleh dia masuk. Dan tengok muka awet belakang penuh budak-budak budak usim ke budak mana tu, ramai belakang, hijab tak ada, syok. Dia tengok mana jengok, mana tak jengok. Sebab tu masjid selain daripada Masjidil Haram tidak boleh mengikuti kaedah Masjidil Haram. Masjidil Haram boleh tidak ada hijab, sebab Masjidil Haram ada rukhsah pada pihak pengasingan antara lelaki dan perempuan, ataupun hijab antara lelaki dan perempuan. Masjidil Haram ada rukhsah, kelonggaran daripada dinding pengasingan lelaki dan perempuan. Dia ada rukhsah dia, kelonggaran dia. Selain daripada Masjidil Haram, tidak ada rukhsah pada pihak hijab. Contohnya Masjid Nabawi di Madinah, dia ada hijab dia, tak bercampur lelaki perempuan. Begitulah masjid-masjid yang lain. Jadi masjid-masjid yang lain tidak ada rukhsah ataupun kelonggaran untuk menuruti Masjidil Haram yang tidak berhijab. Selain daripada Masjidil Haram, perlu berhijab. Bahkan kata ulama, wajib berhijab. Tidak jadi macam tadi ya. Ni ada orang kata tu Masjidil Haram, takkan kita tak boleh ikut ya? Masjidil Haram tu tak boleh diikut pun oleh masjid-masjid yang lain pada pihak dinding ataupun hijab antara laki-laki dan perempuan.
Majlis haram saja. Masjidil Haram saja yang diberi rukhsah ataupun kelonggaran, lelaki dan perempuan tidak berdinding. Lain pada Masjidil Haram wajib berdinding. Bahkan ada hukum orang perempuan kalau sembahyang di masjid duduk dalam bilik bertutup, tak ada istitrak pun ke imam, hukumnya sah. Apa hikmah hukum tu? Hikmahnya itulah betapa pentingnya lelaki dan perempuan tu kena ada hijab dinding. Jangan ada ikhtilat, pencampuran. Jangan ada ikhtilaf, pencampuran. Surah An-Nur ayat 3031. Surah An-Nur ayat 3031. Baca tengok. Bukan baca saja, pergi mengaji tafsir. Baca saja tak jadi apa. Baik. Wa ayyatawafaqa nazmu salatihima. Wa ayyatawafaqa nazmu salatihima. Dan kesembilan, bahawa muafakat, yakni bersamaan. Muafakat ni bersamaan oleh aturan sembahyang keduanya. Jangan imamnya sembahyang kusuf gitu. Jangan imamnya sembahyang kusuf. tu dia contoh tu. Jangan imamnya sembahyang kusuf, ini sembahyang gerhana. Makmumnya sembahyang maktubah, yakni makmumnya sembahyang fardu 5 waktu. Contohnya lagu mana? Malam tu orang sembahyang gerhana bulan. Lepas sembahyang isyak, orang sembahyang gerhana bulan. Seorang ni dia datang lambat. Pak Imam dah sembahyang gerhana bulan, dia ingatkan main isyak. Dia pun ikut belakang. Ikut belakang Pak Imam makmum, Allahu Akbar, niat main isyak. Bila Pak Imam rokok, dia pun rokok. Lepas tu Pak Imam pun i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Dia pun sami'allahu liman hamidah. Tiba-tiba Pak Imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dia rasa pelik. Pasal apa Pak Imam ni lepas rukuk baca Fatihah? Tak baca pun Rabbana lakal hamdu. Dia pun tegur, subhanallah. Kena penampar dengan jemaah. Kedebuk jatuh, tongging belakang. Ada main lambat sangat pasal apa? Mayang kusuf, mayang gerhana 2 rakaat 4 Fatihah, 4 kali surah. 2 rakaat 4 rakaat. Bukan 2 rakaat 2 rakaat, 4 rakaat, 4 i'tidal. 4 sujud. Jadi tak sama nazam dia. Nazam ni maknanya kaifiat solatnya tu tak sama. Tu kata nazam, mana kaifiat solatnya tu tak sama. Contoh dia macam tadilah. Kalau sembahyang biasa, lepas rokok i'tidal, lepas i'tidal terus sujud. Dia ada mayang gerhana ni ada 2 kaedah. Satu kaedahnya 1 rakaat 2 Fatihah, 2 rakaat, 2 kali baca surah. Mula-mula takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, lepas tu baca surah, lepas tu rakaat Allahu Akbar, lepas tu i'tidal sami'allahu liman hamidah, tangan tak atas perut balik, kemudian baca Fatihah, lepas tu baca surah.
Kemudian dah habis baru rukuk. Allahu akbar rukuk. Kemudian baru sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kemudian barulah sujud. Maknanya satu rakaat tu 2 kali Fatihah, 2 kali surah, 2 kali rukuk. Jadi mana sama nazam dengan sembahyang isyak? Maka tak sahlah sembahyang isyak oleh orang yang datang lambat tadi. Boleh faham? Itu kata yang tak sama nazam tu. Ataupun sembahyang zuhur di belakang orang sembahyang mayat. Orang sembahyang mayat mana ada rakaat? Dia ada 4 takbir, bukan 4 rakaat. Tak sah juga. Ataupun sembahyang di belakang orang apa sembahyang jamak, orang sembahyang qasar di belakang orang sembahyang tamam. Orang sembahyang qasar tak boleh jadi makmum kepada orang sembahyang tamam, melainkan dia sembahyang jamak yang tamam, zuhur 4 rakaat sama imam yang sembahyang yang tidak jamak 4 rakaat. Contohnya lagu ni, dia singgah masjid, Pak Imam dia pun jadi makmum lah pada Pak Imam. Singgah masjid orang qomat main zuhur, dia nak buat jamak takdim zuhur dengan asar dalam waktu zuhur. Dia nak sembahyang qasar, nak ikut imam yang sembahyang tamam tak boleh. Dia kena sembahyang tamam juga 4 rakaat, tapi niat jamak lah. Habis salam imam, dia pun bagi salam, dia wajib terus sembahyang asar. Dia boleh buat qasar dalam sembahyang asar nanti. Jadi orang sembahyang qasar tak boleh ikut orang sembahyang tamam, tapi orang sembahyang tamam boleh ikut orang sembahyang qasar. Ya, pasal apa dia kata tak sama nazam? Pasal asalnya zuhur tu 4, dia buat 2. Tapi kalau sembahyang yang asalnya tu 3, contohnya maghrib, boleh pula jadi imam kepada orang yang sembahyang subuh yang 2 rakaat. Pasal asalnya tu memang 2 rakaat. Kalau dah qasar dah tak jadi asal lah. Tu yang tak boleh. Begitu. Pergi ambil kertas tak? Tak soalan. Baik, habis. Kita berhenti situ dulu. Tanda situ. Kemudian katanya wa alla yukhalifahu ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wallahu a'lam. Baik, soalan, apa hukum jika imam terbatal wuduk tapi dia meneruskan juga sembahyang hingga selesai? Tiada seorang makmum pun tahu wuduk imam batal. Baik, orang yang tahu imam ni batal, wajib dia mufarakah. Orang yang tak tahu, maka dia pun ikut sampai selesai solatnya. Bila dia selesai baru tahu imam tu batal, maka solatnya sah. Jadi makmum yang ikut imam batal wuduk ni ada 3 jenis. Satu yang tahu pak imamnya batal, maka dia haram ikut. Kalau dia ikut batal, maka dia wajib mufarakah. Yang kedua, dia tak tahu imamnya batal sampai selesai solat.
Maka lepas selesai solat baru dia tahu pak imam dia batal, maka sembahyangnya sah, dia tak wajib qada. Tapi yang pertama tadi dia wajib qada, yang kedua ni tak wajib qada. Yang ketiga, dia tak tahu pak imam yang batal dan tak tahu sampai bila-bila, maka sembahyangnya sah. Jadi yang tak sah di sini yang mana? Yang pertama pak imam. Pak imam ni berat. Dia tahu dia batal, dia meneruskan solat, dia dosa dia besar, lebih dosa daripada meninggalkan solat. Faham? Orang yang batal wudu meneruskan solat, hukumnya haram, hukumnya berdosa, dosanya lebih besar daripada dosa meninggalkan solat. Kata Imam Hanafi, solat tanpa wudu menghampiri kufur sebab mempersendakan Allah. Jadi kalau batal wudu, berhenti, jangan terus solat. Berdosanya lebih dosa daripada tak solat. Tak solat memang dia tak solat dah, betul hal seorang dia solat tanpa wudu ni seperti mempermainkan Allah, lebih besar daripada tinggal solat. Jaga. Jadi ada 3 keadaan tadi, ya, faham? Kalau makmum tu kita tahu dia batal, kita jangan ikut. Ikut imam batal, kita pun batal. Dan juga berdosa besar sebab ikut imam batal, dan nanti wajib qada. Kalau tak tahu tak apa. Tapi ada juga sembahyang yang wajib qada, walaupun tengah sembahyang tu dia tak tahu. Macam mana? Dia tak tahu, kata pak imam tu gila, orang gila punya. Dia tak tahu mengatakan imam tu orang gila ataupun imam tu perempuan. Selesai habis sembahyang, ya, dah bagi salam yang kedua dah, baru tahu orang gila jadi imam. Maka itu wajib ulang semua orang sekali. Pasal apa? Kecuaian memilih imam yang tak layak jadi imam. Tapi kalau memang orang tu imam, cuma dia batal, dia pun tak sedar kadang-kadang. Contohnya dia pakai kain pelekat, cucu dia kencing semalam. Cucu dia kencing kat kain pelekat tu, tak basuh lagi, dia terus pakai. Subuh esok terus pergi masjid sembahyang apa? Sembahyang subuh, ya, sujud sejadah hari Jumaat. Dah habis selesai sembahyang apa semua, dia balik rumah dah, baru dia teringat kain sembahyang dia kena kencing cucu. Wajib tak dia beritahu makmum? Kata dia sembahyang tak sah? Tak wajib, sebab makmum sah semua dah. Kenapa sah? Yang tak sah dia seorang aja. Pasal apa dia lagu tu? Pasal asalnya dia ni sah jadi imam, pasal dia ada lelaki. Jadi orang yang ikut tak tahu kata dia batal, maka mereka sah. Yang tak sah dia seorang kena qada. Berbeza dengan hukum orang gila jadi imam atau perempuan jadi imam pada lelaki-lelaki. Sebab apa? Dia memang orang yang tak sah jadi imam. Orang yang tak boleh jadi imam pada lelaki-lelaki, sebab dia perempuan. Ataupun dia orang gila, tak sah jadi imam pada orang yang tak gila. Yang tu kena ulang semua. Jadi ada beza, berimamkan kepada orang yang batal dalam keadaan dia sah jadi imam dan tak tahu akan kebatalannya sampai selesai solat, maka itu sah. Berimamkan kepada orang yang memang tak sah jadi imam, bila dah selesai solat baru tahu kata dia tu tak, orang yang tak layak jadi imam, maka sembahyang tu tak sah, wajib ulang semuanya. Tu kaedah solat tadi. Baik, kita berhenti setakat tu. Jadi kalau pak imam kaki dia kena cicak macam mana? Ni pernah berlaku satu kisah di satu negeri saya duduk dulu. Lama dah kisah ni.
Pak Imam ni sembahyang maghrib. Ini cerita nak bercontoh untuk pengetahuan, bukan nak kata mana-mana dak. Ambil ilmu Dia sembahyang maghrib. Dia sembahyang maghrib, bagi salam dah habis. Makmum belakang dia cuik dia, Pak Imam. Kaki ada titik cicak. Kaki ada titik cicak. Makmum tadi tegur Pak Imam. Jadi Pak Imam tadi pun minta ambil kertas nak buang. Makmum pergilah ambil kertas kalender tu, buanglah titik cicak. Dia pun jalanlah cekek keluar mana surau, pergi basuh-basuh kaki dia, dia naik balik. Mai komat kita sembahyang mula. Benarnya dia seorang aja kena sembahyang semula, pasal dia yang batal. Makmum tak kena ulang lah, pasal makmum dah tak salah lagi memilih imam, sebab dia tu memang lelaki yang layak jadi imam. Cuma Pak Imam ni yang terledor, cuai dia, kaki dia kena citak tak sedar. Dia seorang je lah yang batal. Habis makmum yang tegur dia tadi tu, makmum yang tegur tadi tu, adakah dia mufarakah semasa melihat taik cicak di kaki imam, ataupun dia biar dia walaupun dia nampak? Kalau dia biar dia berdosa. Dia sembahyang dia pun tak sah, dia kena ulang sembahyang. Kalau dia mufarakah, maka sah sembahyang dia. Maka begitu cerita dia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا.